Apapun kehendak Allah, kita tetap teruskan kuliah walaupun di dataran Masjidil Haram. Dan terima kasih Ustaz Wali mengingatkan saya tentang kuliah hari ini. Dan kuliah hari ini saya minta izin nak lajak sikit 15 minit sebetulnya yang dibincang dengan Wali tadi, kerana memandangkan main kita tak berapa okey sejak 10 lebih tadi lagi. Saya masih dalam Masjidil Haram. Ya, hari ini kita nak bincangkan tajuk tentang satu ilmu, satu seni dalam Islam, seni dakwah. Ini dakwah ni tak nanti ajak orang masuk Islam ataupun kita cerita tentang Quran hadis saja. Kadang-kadang dakwah ni kita cerita kebatilan ilmu ataupun agama dan fahaman lain supaya terserlah benarnya Islam. Ini bertepatan dengan satu syair Arab yang menyebut, kalau kita tahu payahnya barulah kita hargai itu. Jadi dengan arti kata lain, kalau kita tahu sesatnya agama lain, barulah kita hargai benarnya Islam itu. Jadi dalam seni dakwah, cabang ilmu yang kita nak belajar hari ini, satu ilmu yang agak asing di tanah air kita, itulah dia panggil comparative religion, bukan agama, perbandingan agama. Islam tak boleh dibanding dengan mana-mana agama. Tetapi dengan kita cerita kebatilan agama lain, akan nampak benarnya Islam. Jadi kali ini kita nak belajar tentang agama Nasrani, agama Kristian. Dalam hari-hari kita dapat jumpa rata-rata Islam Taiwan, jiran yang agama Nasrani menjadi tanggungjawab untuk kita dakwah mereka dengan baik dengan jadi bila sebut tentang Kristian, dia ada beberapa rukun iman dia. Sama macam kita juga ni. Rukun iman kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada malaikat. Percaya. Jadi orang Nasrani dia percaya juga. Antaranya dia percaya manusia ni dia ada dosa yang automatik dia dapat walaupun dia tak buat. Dan ni kita panggil original sin. Ini dosa yang asal pertama kali manusia buat atas dunia, itulah dosa makan buah larangan. Allah yang larang makan buah tu. Tapi dia makan juga. Siapa yang makan? Manusia pertama untuk nenek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam. Sebab tu dia panggil original sin. Kita pun dalam bahasa Arab, al-Fatihatul Asliyah, dosa yang paling awal-awal, asli yang dibuat oleh manusia, iaitulah Adam. Dia langgar larangan Allah, dia makan buah larangan dalam tubuh. Soal Adam makan buah larangan ini sebagai ilmu, sebagai satu kefahaman pada kita yang belajar ni pagi ni, iaitulah semua agama percaya. Yahudi percaya Adam makan buah larangan. Kristian percaya Adam makan buah hak dilarang tu. Dan Islam kita pun percaya Adam makan juga buah tu sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah. Jadi orang Yahudi ni dia baca tentang Adam makan buah larangan ni di dalam Taurat mereka, dalam Perjanjian Lama, dalam Old Testament, dalam The Book of Genesis, macam ditulis di buku tuan-tuan tu, coba tengok. Begitu juga orang Nasrani percaya Adam makan buah larangan tu dan termaktub dalam Old Testament tadi, yang dihimpun sekali dengan New Testament yang dipanggil Holy Bible tu ada dalam buku kita tu juga. Dan Islam pun percaya kerana Quran sebut dalam surah Al-Baqarah Adam makan buah larangan, kemudian Adam minta ampun, Allah ampun. Allah sebut kata ba'alai, Allah terima taubat Adam, inna Allah ghafurur rahim. Sungguhnya Allah penyayang. Baik. Tadi adik kita dah baca tentang original sin, iaitulah dosa Adam makan buah larangan. Dan orang-orang Kristian, dia faham konsep ni begini. Bila Adam buat dosa, Allah tidak ampun dosa tu. Walaupun dosa tu hanya sekadar makan buah je pun, takkanlah salah besar makan buah. Tapi Allah tak ampun. Ni kepercayaan orang Kristian. Kita percaya dosa besar macam mana pun Allah ampun kalau kita taubat nasuha. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, Allah ampun. Tetapi sahabat kita Kristian dalam konteks original sin, dosa warisan, dia kata Allah tidak ampun dosa Adam walaupun nampak kecil makan buah
Sebab apa dia tak ampun? Ni yang kita nak belajar sekejap lagi. Okay, kita sambung baca. Saya ulang sikit. Ini adalah kerana baginda telah melarang perintah Allah dengan memakan buah dari pohon larangan setelah terpedaya dengan godaan iblis. Ini telah dinyatakan dalam perjanjian lama, Kejadian 3:6. Perempuan itu melihat pokok 16, itu 36. 3:6. Perempuan itu melihat pokok itu sangat Ya. cantik dan buahnya enak dimakan. Dia berfikir betapa eloknya jika dia menjadi bijaksana. Maka dia memetik buah Ya. itu dan memakannya, serta ia juga memberikan pada suaminya. Lalu suaminya memakan buah itu. Okey, Okey. saya syarah sekejap. Inilah dalil dalam perjanjian lama, dalam Taurat orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi. Mana orang Nasrani dia percaya juga Taurat tu. Dia panggil Old Testament, perjanjian lama. Sebab tu dia sekalikan dengan perjanjian baru. Dia panggil Holy Bible. Jadi dalam Holy Bible tu dia ada perjanjian lama, yakni Taurat. Dan dia ada perjanjian baru, yakni Bible. Jadi Taurat dengan Bible ni dia himpun sekaligus. Maka dia panggil Holy Bible keseluruhan tu. Jadi dia percaya juga yang mengatakan bahawa Hawa, perempuan itu dalam Kejadian bab ketiga ayat 6. Nama surah itu The Book of Genesis chapter 3 verse 6. Kejadian, nama surah itu surah Kejadian bab ketiga ayat 6. Dia kata gini, perempuan itu, yakni Hawa lah, dia tengok sedapnya buah ni. Tapi Allah larang. Tak apalah, makan je lah. Sebabnya buah ni dilarang makan bukan sebab sebab takut jadi kekal dan jadi bijaksana. Ini Iblis berbisik kepada Hawa. Iblis berbisik juga kepada Adam. Makan buah ni. Bukan sebab apa. Sebab ni takut kamu kekal. Dan kepada Hawa dibisikkan, kalau kamu makan buah ni, kamu jadi cerdik, bijaksana. Maka Hawa pun nampak sedap buah ni dan baik aku makan biar aku cerdik. Maka dia petik, lalu dia beri kepada suaminya, lalu suaminya pun makan buah itu. Ini asal yang dicerita dalam Bible lah, dalam Taurat lah. Bagaimana Hawa dengan Adam makan buah tu mula-mula kan dia nak jadi dosa pertama. Okey, silakan. Setakat ni boleh faham ya? Boleh pun insya-Allah. Ya, silakan. Oleh kerana seluruh manusia itu berketurunan Adam, maka manusia turut sama menanggung dan mewarisi dosa Adam. Bahkan bayi yang baru lahir pun turut sama mempunyai dosa warisan ini. Di sini bermula asal-usul dosa warisan dan orang-orang Kristian mesti meyakininya untuk membenarkan penyaliban Yesus sebagai penebusan dosa warisan. Okey, baik. Saya syarah sikit. Dia kata gini, Nabi Isa ni disalib menurut orang-orang Kristian percaya sebab tak ada sebab lain. Untuk tebus dosa Adam buat salah. Adam buat salah, Allah tak ampun. Walaupun dosa tu nampak kecil, makan buah aja. Jadi bila dosa tu tak diampun, setiap orang keturunan Adam, bila beranak je, dia mewarisi dosa Adam. Macam dapat harta pusaka lah. Cuma hartanya dosa. Dosa Adam, oleh kerana awak anak cucu Adam, awak dapat sama sikit. Awak pun lahir, awak dapat juga sebab awak keturunan Adam. Jadi dosa tu tak terlepas daripada seluruh manusia ke bumi ini sejak dulu, sejak zaman Adam sampai ke hari akhirat. Sampai sebelum kiamat, mana-mana manusia lahir, dia ada dosa itu. Sebab dia keturunan Adam, dia mewarisi dosa itu. Jadi nak hapuskan dosa yang diwarisi secara automatik walaupun kita tak buat salah, kita kena tanggung juga dosa Adam. Maka Allah beri syarat. Nak hapus dosa ni boleh. Dan macam mana nak buat? Kena lakukan satu korban. Apa dia korban? Allah nak korban yang suci sebagai tanda awak memang nak diampun dosa oleh Allah. Maka awak mesti lakukan korban. Dan korban ni mesti suci. Sebab korban pada Allah ni tak boleh korban hak sembarangan lah. Macam kita nak sembelih binatang korban pun, fuqaha ahli fiqh kita, dia tentukan lembu tak boleh patah tanduk, lembu tak boleh koyak telinga, lembu tak boleh cacat, mesti baik, mesti elok, mesti molek. Maknanya nak buat ibadat mesti yang terbaik.
Ni kan pula nak korban pada Allah. Jadi kalau nak korban atas tiang salib, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, Allah tak makan daging. Jadi nak korban manusia di atas tiang salib, semua manusia kotor dengan sebab mewarisi dosa automatik dari Adam. Jadi kalau kita nak korban kepada Tuhan, tentu benda yang suci, bersih, elok. Satu-satunya benda yang suci, bersih, elok ialah Tuhan aja. Tuhan Maha Suci, Tuhan Maha Bersih, Tuhan Maha Sempurna. Jadi sebab itulah Tuhan, dia telah mengirim anaknya. Anak dia Nabi Isa lah mengikut kepercayaan orang Nasrani. Jadi anaknya ini dikirim atas dunia 2000 tahun yang lalu, menjelma dalam tubuh manusia. Dia panggil reincarnation. Inkarnasi. So, Tuhan menjelma dalam tubuh manusia dalam bentuk manusia. Itulah Isa bin Maryam. Jadi Isa ni lah ditangkap, kemudian disalib pada hari Jumaat pukul 3 petang. Itu yang disebut dalam Bible lah. Jadi bila Tuhan kirim anak dia, anak Tuhan mestilah Tuhan juga. Kita kenapa manusia? Sebab mak ayah kita manusia. Jadi bila Tuhan kirim anak dia mesti Tuhan juga. Jadi Tuhan, anak Tuhan tu bersih lah. Maha bersih. Dia dikirim 2000 tahun yang lalu, ditangkap oleh tentera Rom, dikhianati oleh kaumnya yakni bangsa Yahudi, lalu disalib atas tiang salib hari Jumaat. Hari Jumaat. Maka bila dia mati atas tiang salib, itulah pengorbanan dia. Sanggupnya dia korban mati, korban nyawa dia. Untuk apa? Untuk bersih dosa awak. Termasuk dosa-dosa jemaah yang dengar kuliah pagi ni. Nabi Isa sanggup mati kerana dosa awak kan? Kalau dia tak mati atas tiang salib, awak masih mewarisi dosa yang awak dapat secara automatik daripada Adam, manusia pertama. Jadi dia sanggup dah bersihkan dosa. Jadi untuk balas budi dia dan selamat awak di akhirat, satu je cara. Berimanlah kepada dia sebagai Tuhan dan dia juga anak Tuhan dan dia telah mati di atas tiang salib untuk awak. Ni ajaran Kristian ni. Ni ajaran Kristian ni. Dia main emosi sikit. Emosi ni apa dia? Sampai sanggup dia mati kerana dosa. Janganlah tekan. Dia main emosi. Dia main dia main emosi sikit. Dia main emosi sikit. Jadi ni yang dikatakan sebab Allah nak korban dan korban itu mesti bersih. Oleh kerana hanya Tuhan saja Maha Bersih, Tuhan kirim anaknya, iaitulah Isa bin Maryam yang lahir tanpa bapa sebab bapanya memang Tuhan, mari 2000 tahun dahulu ditangkap, disalib. Jadi awak ni ada satu tanggungjawab. Tanggungjawab apa dia? Percaya dia mati kerana awak, percaya dia Tuhan dan anak Tuhan, baru awak selamat dunia dan akhirat. Okey, boleh faham situ ya? Silakan lagi. Setelah kita faham konsep dosa warisan ini, kita dapati seolah-olah Adam telah di-set upkan untuk membuat dosa yang telah mengakibatkan seluruh manusia mendapat dosa warisan secara automatik. Maka dengan itu barulah Allah dapat mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk menebus dosa warisan tadi. Bertepatan dengan apa yang telah dirancang terhadap Adam, ini di dalam perjanjian baru, Yohanes 3:16 telah menyatakan Allah sangat mengasihi manusia di dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak akan binasa tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. Okey, baik. Begini. Dia kata peristiwa Adam buat dosa ni dah disebut dalam Bible tadi. Dan peristiwa Nabi Isa ni disalib pun ada dalil dia dalam Bible. Maknanya bukan doktrin yang direka-reka ni, ada disebut dalam Bible, disebut dalam Al-Quran. Cuma satu benda logiknya orang Islam macam kita ni akan terfikir lah. Kenapa Adam buat dosa yang kecil, hanya makan buah larangan saja? Kenapa Allah tak ampun? Tentu kita akan fikir, takkanlah Allah berat sangat nak ampun Adam. Dosa kecil aja, makan buah larangan. So, kalau tak ampun, apa akibat dia? Akibat dia, Allah tak ampun dosa Adam. Allah nak korban. Akhirnya korban tu datang 2000 tahun yang lalu, menjelma jadi manusia, dibunuh atas tiang salib.
takkanlah salah makan buah larangan. Untuk ampun kesalahan itu mesti berlaku pembunuhan atas tiang salib. Maknanya dari segi tally tak tally lah. Salahnya makan buah aja. Tapi nak ampun dosa syarat dia kena bunuh satu orang atas tiang salib. Kalau saya boleh tanya Kak Siti Azhar saya, Kak Siti, Kak Siti Azhar saya kalau saya boleh tanya, Kak Siti, makna sepadan ke tidak salah tu? Anak kita tak pergi tuition. Tapi kita bawa dia ni tinggal di Lebuh Raya. Sepadan tak? Tak, Ustaz. Tak sepadan lah ya. Tak sepadan betul. Saya tanya Kak Siti satu lagi. Salah Adam makan buah je pun. Itu pun tak habis buah tu. Hanya digigit tu dapat amaran. Tapi cara nak hapus dosa Adam yang makan satu gigitan buah tadi tu ialah kena bunuh orang atas tiang salib. Jadi kalau kita kira tak sepadan lah Kak Siti ya. Tak sepadan. Tak sepadan. Tapi yang tak sepadan inilah sedang diajar oleh orang Nasrani kepada manusia. Walaupun Adam buat salah, makan buah larangan, tapi tak boleh. Allah memang nak satu korban sebagai bukti awak nak diampun dosa. Jadi sebab itu kita katakan secara logiknya seakan-akan Adam ni sudah set up, orang kata set up, sudah disiap sedia untuk buat dosa. Yani Adam mesti buat dosa. Dan Adam tidak akan diampun dosa dia. Sebab kalau Adam diampun dosa, Nabi Isa tak perlu mati untuk mati di tiang salib. Sebab dosa sudah diampun, apa lagi nak dikorbankan manusia, yakni Nabi Adam, Nabi Isa. Jadi seolah-olah macam ni. Adam mesti buat dosa, ni set up. Allah dah setting dari awal. Ni fikiran kita orang Islam. Allah setting Adam buat dosa dan Allah tetapkan Adam tak boleh diampun. Walaupun dosa dia kecil, tak kira kecil besar tak diampun. Kenapa? Supaya dosa itu merebak atas dunia. Bila merebak atas dunia, bendanya kecil lama-lama jadi besar. Bila jadi besar, kena mesti ada satu orang datang kemudian untuk hapuskan dosa yang sudah besar itu. Dan orang itu akan meninggalkan jasa yang sangat besar sebab dia sanggup korbankan nyawa dia sendiri untuk hapuskan dosa-dosa yang sudah merebak atas dunia, dosa awak ni. Jadi, untuk itu awak kena kenal dia. Kena terima pengorbanan dia. Kena sayang dia. Kena kasih dia. Ini yang kita katakan pelik. Adam hanya buat dosa kecil tapi diserta mesti buat dosa dan jangan diampun. Untuk membenarkan peristiwa Nabi Isa datang untuk disalib. Jadi kalau Adam tidak buat dosa, ataupun kalau Adam yang sudah buat dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak akan datang Nabi Isa ke atas dunia untuk disalib. Dan bila Nabi Isa tak datang ke atas dunia untuk disalib, maka tak adalah agama Kristian. Boleh faham situ ya? Boleh faham situ. Jadi maknanya seolah-olah Adam sudah diset up dari awal untuk buat dosa dan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, kita sambung. Dalam perjanjian baru Galatia 1:4 menyatakan tentang idea penebusan dosa warisan ini. Untuk menyelamatkan kita daripada zaman yang jahat ini, Kristus yakni Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa kita. Dia melakukannya bagi mentaati kehendak Allah Bapa kita. Tetapi tahukah anda sekiranya Adam tidak melanggarkan perintah Allah dengan memakan buah dari pohon larangan tadi, tentu Yesus tidak akan dikirim oleh Allah ke atas dunia ini untuk menebus dosa warisan dan agama Kristian tidak akan wujud sama sekali. Maka orang-orang Kristian mesti berterima kasih pada Adam. Okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah habis satu perenggan kita baca. Dan sekarang saya nak buat satu kesimpulan mudah sebelum kita masuk pembacaan kedua. Dia sebenarnya apa yang kita belajar hari ini ialah ilmu perbandingan agama. Kita nak banding agama-agama yang banyak atas dunia ni dengan Islam. Walaupun tak terbanding. Tujuannya ialah untuk tahu betapa batil dan salah sesatnya agama lain supaya kita lebih hargai Islam dan timbul tanggungjawab. Ajak kawan-kawan yang bukan Islam tu, marilah masuk Islam. Awak akan selamat dunia akhirat. Itu tujuan sebenarnya ilmu komparatif ataupun perbandingan. Muqaranatu adyan disebut dalam Quran.
Dan antara yang kita nak banding hari ni lah agama Nasrani, Kristian. Sebab apa? Sebab Kristian ni dekat dengan kita jumpa hari-hari dan kita berkawan pun dengan rakan-rakan Kristian. Apa cara pun tanggungjawab kita dakwah dengan cara yang terlebih baik dan kita lebih tahu bagaimana cara yang lebih dekat dengan kawan-kawan kita. Dan peristiwa dakwah pada orang Nasrani ini Nabi SAW tunjuk. Mana bila Nabi tunjuk dalam sirah sebut, dia menjadi satu sunnah dan menjadi satu tanggungjawab untuk kita ajak orang Kristian itu marilah kepada Islam ini. Antara ini dalam hadis-hadis sebut bagaimana dialog Nabi SAW dengan Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni dia masuk dalam Masjid Nabawi, dia pakai salib besar tau. Salib min fiddatin kata ahli tafsir, dia pakai salib daripada perak. Besar salib tu, macam orang-orang Katolik sekarang, besar. Dia masuk dalam Masjid Nabawi, Nabi pun dah elok dengan dia. Akhirnya dia masuk Islam serta-merta. Begitu juga serombongan orang Nasrani, yakni Archbishop, Kardinal, orang besar dalam agama Nasrani, berdialog dengan Nabi dan menuduh Nabi membawa ajaran palsu dan sesat. Maka Nabi kata, kalau begitu awak bawa anak cucu awak, saya pun bawa anak cucu saya, kita jumpa di sini, kita berdoa pada Allah, semoga Allah turunkan laknat kepada siapa yang berdusta antara kita. Kalau aku berdusta, biar Allah turun laknat pada aku. Dan kalau kamu berdusta tak terima kebenaran sedangkan kau tahu aku memang Nabi, maka berdoalah biar laknat turun. Maka orang Nasrani naik takut kepada doa Nabi SAW. Ini contoh dialog, perbincangan, dakwah orang Islam kepada Nasrani sebagaimana ditunjuk oleh Nabi SAW. Jadi untuk dakwah ni kita kena ada persiapan sikit, kena ada ilmu sikit, biar tak banyak pun. Antaranya kita nak dakwah dengan Nasrani, kita kena faham sikit-sikit apa agama dia, apa kepercayaan dia. Barulah kita boleh atur elok-elok saja cara kita bercakap, cara kita dakwah supaya dia tak kecil hati, Islam pun nampak sempurna. Jadi sebab tu kita belajar hari ni doktrin ataupun rukun iman yang basic-basic dulu. Apa yang kawan-kawan Kristian percaya ni? Oh, dia percaya rupanya dosa ni ada dosa kolektif. Yakni dosa Adam makan buah larangan dulu tu, walaupun kecil je dosa tu, tapi rupanya besar bagi orang Kristian. Besar macam mana? Dosa tu tak diampun. Lagi besar macam mana? Dosa tu dah berjangkit sampai ke manusia, sampai kiamat. Jadi bila dah makin berjangkit, makin besar, isunya bukan kecil lagi. Bukan isu makan buah lagi. Isunya dosa tak diampun akan dibawa sampai mati. So ada satu hero, ada satu hero yang datang dalam isu ini, iaitulah Nabi Isa bin Maryam. Isa dia datang dan dia dikatakan sangat suci kerana dia adalah anak Tuhan. So anak Tuhan ni datang 2000 tahun yang lalu, ditangkap, disalib untuk tebus dosa kita semua sekali. Maka oleh kerana itu kita kena terima dia sebagai Tuhan, anak Tuhan dan juga terima kasih pada dia. Ini kesimpulan yang kita belajar dalam perenggan tadi. Saya nak tanya dulu jemaah sekalian, boleh faham mudah tak setakat ni? Boleh faham lah tu sampai tak terjawab masing-masing. Okey, adinda saya kita sambung. Okay, kita masuk peringkat Kita baru, sambung. akal yang waras menolak idea ini. Saya pernah berbincang dengan Ya, seorang maknanya paderi. akal yang waras. Ya, makna akal yang saya waras pernah- akan tolak. Silakan. Saya pernah berbincang dengan seorang paderi tentang idea dosa warisan ini. Di dalam perbincangan itu, saya menerangkan kepada beliau dengan berkata, "Uncle, sungguh menghairankan. Adam yang membuat dosa, tapi semua turut menanggungnya. Inikah keadilan Tuhan?" Saya meneruskan lagi dengan kata, "Kami sebagai Muslim percaya bahawa setiap dosa hanya ditanggung oleh diri sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Isra' ayat ke-15. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat kebaikan itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat,
maka kesesatannya itu adalah untuk kerugiannya sendiri. Dan setiap orang yang berdosa dengan Okey. dosanya tidak pula dapat menanggung dosa orang lain. Dan kami tidak akan menimpakan azab sebelum kami mengutuskan Rasul kepada manusia. Okey, baik, Dinda. Kita berhenti situ dulu. Baik, sebenarnya buku ini dihasilkan hasil pengalaman benar dialog saya dengan satu orang pemuka Kristian di negeri saya Terengganu. Namanya Uncle Rundra. Beliau ni pensyarah maktab perguruan, satu maktab perguruan di negeri saya, dan orang sangat baik, sangat berakhlak. Beliau bersetuju untuk berbincang tentang beberapa isu berbangkit antara Kristian dan Islam. Antaranya isu nasab Nabi Allah Ismail bin Ibrahim. Betul ke Nabi Ismail ni anak luar nikah? Ya, yakni Hajar dengan Ibrahim tak pernah bernikah. Dapat Ismail, jadi Ismail ni anak tidak sah haram. Itu antara yang kita bincang dalam perbincangan itu sehingga ke hasil buku ini. Dan perbincangan yang sama saya lanjutkan dengan satu pimpinan parti politik Sabah, saudara David Oroch. Ini terkenal kuat sangat menentang Islam dan beberapa penulisan dia di Dada Akhbar Malaysia ni pun banyak guna ayat Quran, dimanipuli ayat Quran sehingga menimbulkan ketegangan di kalangan Islam dan Kristian. Jadi pun saya buat penulisan jawab dan juga sempat berbincang dengan saudara David Oroch beberapa bulan yang sudah. Maknanya hiwar ataupun dialog ini berguna untuk ahli-ahli akademik faham bagaimana nak terjemah doktrin itu dalam bentuk perbincangan, dalam bentuk nilai akademik. Bagaimana hujah-hujah itu dapat ditegakkan tanpa emosi dan masing-masing kena terima kebenaran. Jadi atas dasar itu buku ini dibukukan berdasarkan dialog benar di dalam gereja di Kuala Terengganu pada tahun 2005 yang lalu. Lebih kurang sekitar berapa tu 18 tahun yang sudah buku. Allah, amin. Saya pun tak pernah sangka buku ni dapat dihurai sambil saya duduk di Mekah dan tuan duduk di tanah raya. Berkatnya apa. Baik. Jadi tentang perbincangan buku ni yang kita bincang ialah idea logik manusia dengan idea logik kalau tanpa hujah agama pun tak boleh terima lah. Isu orang lain buat salah, kita kena tanggung. Dalam isu inilah Adam buat salah. Adam dan Hawa buat salah. Sebab Allah kata salah. Kemudian Allah ampun. Apa salahnya? Makan buah larangan. So makan buah larangan ni walaupun isu tu kecil tapi bila Allah larang tak boleh. Tapi yang lebih dahsyat lagi, kenapa Adam buat salah, kita kena tanggung. Itu yang kita kata tak boleh terima. Dan ni yang saya bincang dengan satu pemuka Kristian, Uncle Runzon, iaitulah, Uncle, takkanlah Adam yang buat salah, Hawa yang buat salah, kami kena tanggung. Adakah ini adil? Tuhan, adilkah Tuhan? Contoh kita kembar lah, kembar. Saya dengan Adinda pembaca buku ni, kembar. Memang kita 100% sama, mata, telinga, cara bercakap, suara. Tiba-tiba saya buat salah, Adinda pembaca kena tangkap juga. Tak kira sebab awak kembar sama dengan dia, awak kena tangkap. Ini kan pula kita mana sama dengan Adam. Adam rupa lain, kita rupa lain. Setiap kita rupa tak akan sama, pun kena tanggung dosa Adam. Jadi idea yang waras, dia tolak idea ini. Bukan sekadar idea, Al-Quran ajar dalam agama. Dalam surah Isra, prinsip Islam jelas. Setiap orang buat dosa, dia tanggung dosa dia. Tapi kalau dosa orang lain, kita tak terlibat, tak bertanggungjawab. Apa Quran sebut? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap orang tidak tanggung dosa orang lain. Dan jelas tu, orang lain buat dosa, kita tak tanggung. Contoh kita kata siapa peserta kita hari ini, saya pilih soalan ya. RR contohnya, RR. RR buatlah satu kesalahan. Lalu lintas, langgar lampu merah. Takkanlah surat sampai pada saya, Rashidi, sebab saya R juga. Contohnya, tak boleh lagi tu. Dia mesti, siapa buat salah, awak tanggung dosa awak. Saya buat salah, saya tanggung dosa saya. Ini prinsip Islam jelas. Quran sebut. Bahkan idea yang waras, logik waras, akal yang waras akan tolak satu idea orang lain buat dosa, awak kena tanggung. Kita tak boleh. Bahkan yang pelik lagi, dalam Bible pun ada cerita benda yang sama.
Orang lain orang buat dosa, dia kena tanggung. Orang lain tak terlibat. Tengok, dalam Bible pun sebut benda yang sama. Okey, adinda pembaca, cuba kita sambung, kita nak tengok dalam Bible pun sebut begitu. Saya Sama macam Quran. meneruskan Silakan. lagi dengan berkata, bahkan Bible sendiri menyokong Al-Quran. Dalam Perjanjian Lama, Yeremia 31:30 menyatakan, tetapi sesiapa yang makan anggur yang masam, dia sendirilah yang akan merasa masamnya. Setiap orang akan mati kerana dosanya sendiri. Manakala Perjanjian Lama, Yehezkiel 18:20 juga menyatakan, orang yang berdosa akan mati. Seorang anak tidak menanggung akibat daripada dosa bapanya. Demikian juga seorang bapa tidak menanggung akibat daripada dosa anaknya. Seorang yang baik akan menerima ganjaran kerana kebaikannya dan seorang yang jahat akan menanggung akibat daripada kejahatannya. Perhatian juga dalam Perjanjian Baru, Matius 16:27. Anak manusia sudah hampir tiba bersama-sama para malaikatnya dengan kemuliaan Bapanya. Pada masa itu dia membalas tiap-tiap orang menurut perbuatannya sendiri. Perjanjian Baru, Matius Betul. 19:14 menyebut, Hmm. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, biarlah kanak-kanak itu datang kepadaku. Jangan larang mereka kerana orang seperti inilah yang menikmati pemerintahan Allah. Perjanjian Baru Roma 2:5-6 juga menyatakan, kamu degil dan keras kepala. Oleh itu kamu sendiri yang menjadikan hukuman kamu semakin berat pada hari kiamat apabila Allah menyatakan kemurkaannya dan menjatuhkan hukuman yang adil. Hal yang demikian itu adalah kerana Allah akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya sendiri. Nak Okey, sama baik lagi? adinda pembaca, sidang penonton yang saya kasihi sekalian. Bila kita sebut tadi, prinsip Islam jelas menyatakan bahawa dosa ni orang lain tak tanggung. Quran sebut dalam surah Isra, wala taziru wazratun wizra ukhra, setiap dosa tidak ditanggung oleh orang lain, melainkan orang yang buat dosa itu sendiri kena tanggungjawab atas dosa dia. Dan nampaknya prinsip kita ni disokong oleh Bible. Walaupun orang Kristian percaya Adam buat dosa, kita kena tanggung kan? Sampai Isa mati atas tiang salib. Tapi sebenarnya kalau perhati betul-betul Bible tu, pelik juga. Bible sokong Al-Quran. Bible pun sebenarnya sama macam Quran. Ada prinsip, ada dalil, ada ayat-ayat di dalamnya sama ada dalam Perjanjian Lama Old Testament dan dalam Perjanjian Baru New Testament yang menyebut tentang dosa ni setiap orang tu yang buat kena tanggung. Orang lain tak tanggung. Maknanya Bible pun sama macam Quran. Itu disebut tadi dalam Jeremiah tu berapa ya? 31-30 ke? Adinda membaca, cuba tengok. Jeremiah tu 31-30 ke? Sekejap. Nombor dia. Dalam Jeremiah yang disebut tadi 31-30 kan? Jeremia. Sekejap. Jeremiah. Ya, cuba tengok. Dalam Jeremiah 31-30 ke? 31-30. Okey. Di bawah tu Yehezkiel 18-20 ke? Ya betul. Yehezkiel 18:20. Okey, baik. Baik. Saya sengaja nak ingat balik dalam fikiran saya ni tuan. Mudah-mudahan saya boleh ingat. Ya. Dulu waktu saya menghafal Bible ni tuan, pelik. Memang pelik. Saya baca sampai 216 kali. Baca dalil, baca untuk ingat. Dan Allah Ta'ala ni memang jadikan manusia, otak manusia ni macam komputer tahu ya. Siapa pun sama-sama kita ni sama. Melainkan ada kesungguhan, keupayaan otak kita ni semakin kuat dia teroka. Ya. Dalam Jeremiah ataupun in English disebut Jeremiah. Jeremiah chapter 31 verse 30. Bab 31 ayat 30. Jeremiah 31-30. Dia kata apa dia? Dia gambarkan tu setiap orang mati kerana dosa. Makna bukan kerana dosa orang lain. Dalam Yehezkiel ataupun in English disebut Ezekiel. Ezekiel bab 18 ayat 20 pun sebut benda yang sama juga tentang dosa ni tak ada orang lain tanggung, melainkan awak yang buat salah nak sendiri tanggung. Begitu juga dalam Perjanjian Baru. Sebab takut orang Kristian kata tu Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru ada sebut juga dalam Matthew ada sebut juga dalil setiap orang ni dosa dia tanggung sendiri. Biarlah kanak-kanak tu datang kepada aku kerana orang inilah mewarisi pemerintahan. Maknanya kanak-kanak ni
Kenapa dia boleh masuk syurga, mewarisi syurga? Kerana dia bersih. Orang masuk syurga ni orang bersih. Maknanya kanak-kanak baru lahir tu tak ada dosa. Dia tak mewarisi dosa warisan. Itu maksudnya. Jadi ni antara dalil-dalil dalam Bible sendiri yang mengatakan bahawa apa dia? Memang setiap dosa ditanggung oleh orang yang buat dosa itu sendiri, tak ditanggung oleh orang lain. Okey, sambung lagi Adinda. Maknanya Bible sokong Quran tu. Ni kita nak berhujang dengan Kristian ni lah. Mana Bible awak pun kata macam kami juga. Kenapa awak percaya yang lain selain pada Bible kata tu? Seolah-olah gitulah kita nak dakwahkan dia. Okey, silakan. Lihat, Bible turut membenarkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran tadi. Saya meneruskan lagi dengan berkata, Uncle, pihak gereja menyatakan adanya dosa warisan, sedangkan Holy Bible pula menyatakan sebaliknya. Di antara kedua pendapat ini, gereja dan Holy Bible, mana satukah yang patut diikuti oleh orang-orang Kristian? Setelah beliau mendengar hujah yang saya utarakan, dengan yakin pendiri itu menjawab, sebenarnya yang dimaksudkan dengan original sin, dosa warisan ialah kecenderungan untuk membuat dosa, bukannya dosa yang kita warisi daripada Adam. Setelah mendengar konsep baru tentang dosa warisan itu. Satu sikap orang-orang Nasrani ni ataupun siapa-siapa saja yang dalam dialog bila dia dah rasa dia hilang hujah, dia akan cuba pertahankan hujah itu dengan tafsiran-tafsiran baru. Jadi antara yang berlaku pada saya dan beliau dalam gereja tahun 2005 yang lalu, bila saya kata, tengok, Bible sendiri pun kata orang berdosa dia tanggung sendiri dosa dia. Tak ada orang lain boleh tanggung dosa. Maknanya dosa Adam kami tak tanggung, awak pun tak tanggung. Jadi macam mana dosa ni boleh ada secara automatik bagi setiap orang yang lahir? Jadi dia pun bila dah tak ada hujah, dia akan kata sebenarnya bukan dosa, tapi kecenderungan buat dosa. Itu maksud original sin. Itu yang saya kata. Kalau setakat original kecenderungan buat dosa, siapa-siapa pun mesti ada cenderung nak buat salah. Kita tuan akan ada cenderung nak buat salah. Sebab Allah jadikan kita ni ada nafsu. Malaikat dia tak ada cenderung nak buat salah sebab dia tak ada nafsu. Bila dia tak ada nafsu, dia tak ada gangguan terhadap iman dia. Kita ni kalau Allah cabut nafsu, kita tak ada gangguan terhadap iman. Sebab kita tak ada nafsu makan, nafsu nak bersetubuh, kita tak ada nafsu nak sangka buruk, tak ada nafsu. Sebab nafsu ni memang benda yang negatif. Jadi bila nafsu dicabut, kita akan jadi baik, sebaik-baik, seolah-olah robot yang sudah diprogram untuk jadi baik saja. Tak ada button yang bila tekan jadi jahat, tak ada. Mana kita akan jadi baik. Sebab itu malaikat, iman dia statik. Dia tak turun dan dia tak naik. Dia gitu aja. Sebab dia tak ada benda yang boleh mengganggu dia untuk dia lawan supaya iman dia meningkat. Dan dia tak ada benda yang mengganggu dia kalau dia ikut, dia merudum daripada kedudukan iman dia sekarang. Tetapi manusia ni satu makhluk paling terbaik Allah buat. Betul kita buat salah. Tapi kenapa Allah selalu ampun? Ini persoalan dia. Kenapa Allah selalu ampun? Kalau baca Quran, kalimah ghafur, ni ada Arab ramai sini. Kalau saya tanya, ma makna ghafur? Menangis orang Arab agaknya. Sebab apa? Mereka tahu ghafur itu didatangkan dalam bentuk sirah mubalaghah. Yakni Allah Maha Pengampun yang melampau, terlalu mengampun. Soalnya kenapa terlalu ampun? Sebab Allah cipta manusia, Allah sayang pada manusia. Allah beri mereka ni syahwat, nafsu. Dan Allah tahu nafsu ni memang kerjanya jahat. Suruh buat jahat. Tapi bila manusia terbuat jahat, Allah selalu ampun. Sebab apa? Mereka ada nafsu, mereka bukan macam malaikat. Tapi bila mereka buat kebaikan, Allah ganda kedudukan kebaikan itu lebih daripada apa mereka buat. Menunjukkan Allah sayang manusia, Allah ganda kebaikan, Allah ampun, selalu ampun kerana Allah juga cipta nafsu pada manusia. So, kalau kita tengok, begitu juga dalam situasi dialog dengan Kristian. Bila dia kata, ini bukan dosa, tapi kecenderungan buat dosa. So, saya kata, kalau kecenderungan buat dosa, tak perlu nak Nabi Isa sampai disalib atas tiang salib. Sebab lepas dia disalib tu pun manusia masih lagi ada cenderung buat dosa lagi. Sampai bila-bila pun manusia tetap cenderung buat dosa. Ini satu keadaan yang kita selalu tengok. Quran sebut bila manusia biasanya orang-orang batin, ajaran salah, agama salah.
Bila dia hilang hujah dalam berhiwar, dalam dialog, dia akan cuba cari alasan lain. Maknanya Islam mengajar kita kebenaran ni amat pahit untuk diterima. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, qulil haqqu walau kana murran. Bercakap benarlah walaupun pahit. Bercakap benar walaupun pahit. Cuma kena ada strategi. Nak cakap benar walaupun pahit, kena ada strategi. Contoh berperang dengan orang kafir. Orang kafir pun tangkap kita. Dia kata, mana Muhammad? Mana Nabi kamu? Mentanglah kita nak cakap benar walaupun pahit, kita kata tu ada dalam kemah. Cerdikkah kita begitu? Ini kita kata bercakap benar tapi kena cerdik. Kena ada strategi. Tapi prinsipnya Islam ajar, qulil haqq, bercakap benar. Walau kana murran, walaupun pahit. Jadi atas dasar ini, kita selalu nampak dan saya selalu jumpa. Bila dialog dengan orang sesat, saya lebih kurang 10 tahun berdialog, buat pemulihan pada orang sesat dalam Malaysia, buat pemulihan tahanan ISA di Kamunting. Bila mereka kalah hujah, mereka akan cari hujah. Dan Islam ni maha benar. Mana-mana yang batil, dia akan runtuh walaupun dia cari alasan. Ini nak menunjukkan benarnya Islam. Sila dia. Setelah mendengar konsep baru tentang dosa warisan itu, saya terus menyatakan lagi, jikalau begitu, apa guna Yesus disalib kalaulah semata-mata untuk menebus kecenderungan berbuat dosa? Kerana semua manusia diberi hawa nafsu. Bahkan hingga sekarang ini pun penganut Kristian yang meyakini dosa warisan mereka telah tertebus pun masih mempunyai kecenderungan membuat dosa. Amat menakjubkan. Selain daripada akal yang waras Bible, mereka juga menolak idea dosa warisan ini. Jadi siapa yang sebenarnya telah mencipta idea ini? Habis bab pertama. Jadi kita tutup dalam bab pertama tu dengan satu persoalan. Kalau awak kata dosa warisan tu Adam buat, kemudian kami pun kena tanggung sama. Tidakkah dalam Bible sendiri kata setiap orang dia tak mewarisi dosa pada orang lain. Siapa buat salah dia tanggung sendiri. Ini Bible yang sebut. Jadi kenapa awak lebih cenderung percaya kepada apa yang Bible tak sebut? Bible kata orang buat salah dia sendiri tanggung, orang lain tak ada tanggungjawab. Dan disebut bukan sekali, dalam banyak tempat. Bukan hanya dalam perjanjian baru, perjanjian lama pun sebut. Old Testament sebut, New Testament pun sebut. Jadi awak tak ada hujah nak kata ini dalam perjanjian lama, perjanjian baru tak sebut. Awak tak boleh nak kata gitu sebab dalam perjanjian baru pun sebut juga. Maknanya awak kena terima doktrin awak, Bible awak sendiri menolak idea dosa boleh ditanggung oleh orang lain. Awak kena terima, kena tolak idea itu kerana Bible tolak. Dan Islam dah lama dah tolak. Islam jelas kata wala taziru waziratun wizra ukhra, setiap orang hanya menanggung dosa sendiri, tidak tanggung. Saya ulang tu, tidak tanggung dosa. So idea ni siapa yang cipta? Siapa yang cipta? Sebab tu kita tutup dengan bab pertama tu, siapa yang cipta idea ini? Sebab Bible tak sebut gitu. Tapi orang Kristian percaya macam tu. Ini yang kita tinggalkan satu persoalan kepada kawan-kawan Kristian kita. Dan buku ni pernah nak disaman dulu, saya ingat. Kerana dianggap sebagai menggugat begitulah ataupun mempersoalkan. Tapi oleh kerana ada rakan-rakan Kristian yang bernilai akademik, mereka beranggapan ada perbincangan, ruang perbincangan di situ. Okey, terima kasih. Kita masuk bab kedua. Sebenarnya sebelum masuk bab kedua, saya pernah bincang Ustaz Wali dulu. Saya ingat kita dulu nak wujud waktu tu Ustaz Wali masih di Masjid Hasanah. Saya cuba nak cari beberapa orang pemuda di Bandar Baru Bangi ni ataupun luar Bangi yang nak belajar ilmu sebegini. Ini adalah kerana saya lihat kuliah sebegini belum kita lihat di sekitar Bangi, melainkan ada beberapa pertubuhan swasta yang kenakan yuran untuk belajar ilmu ini. Jadi saya pernah bincang Ustaz Wali dulu, kita tak payah kena yuran, tak payah. Kita cari 2-3 anak muda yang nak tapi syarat bersungguh nak belajar ilmu ini. Kita guna kelas kat Masjid Hasanah, kelas-kelas kecil, kita belajar Bible, belajar Quran, belajar Bible. Tuan-tuannya di Bangi ni adalah 5-6 orang yang boleh jadi benteng, jadi hujah untuk Islam kalau isu kristenisasi ni berlaku. Tapi waktu tu mungkin tak kesampaian kerana kekangan anak-anak muda yang minat nak belajar ini. Mungkin inilah permulaan baru ni yang kita boleh buat di kelas kita.
Silakan. Adinda, kita sambung. Adakah Nabi Isa disalib? Orang-orang Kristian meyakini bahawa Adam adalah penyebab kepada wujudnya dosa warisan, sebagaimana yang telah saya kupaskan di dalam bab pertama yang lalu. Mereka juga meyakini bahawa Allah yang Maha Pengasih telah mengutuskan anaknya yang tunggal, Nabi Isa, ke dunia ini untuk menebus dosa warisan manusia. Di dalam perjanjian baru, Yohanes 3:16 menyatakan Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga dia memberitahukan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak akan binasa tetapi memperoleh hidup sejati dan kekal. Orang-orang Kristian juga percaya bahawa kisah penyembelihan sampai situ ke? Ya, Adinda. Tajuk kedua kita tu apa dia tajuk bab kedua ni? Penebusan dosa dan penyaliban ke? Adakah Nabi Isa disalib? Okey, baik. Maksudnya bab kedua ni adakah Nabi Isa disalib tajuk dia? Bab Ya, kedua. betul. Ya, baik. Okey. Saya bila Adinda baca tadi tersenyum sikit sebab teringat pengalaman dialog dengan rakan-rakan Kristian yang lain. Antaranya dengan satu warga Singapura namanya Vincent. Vincent ni sangat baik. Aliran Katolik. Jadi antara yang kami bincang ialah, is Jesus crucified? Adakah Jesus ni disalib? Betul ke Nabi Isa disalib? Jadi sebenarnya orang Kristian ni antara dalil yang paling mereka guna, dalil yang paling mereka pegang ataupun kita panggil rukun iman yang paling mereka pegang. Ya, rukun iman yang paling mereka pegang itulah seperti yang dibaca oleh Adinda pembaca tadi. John ni nama surah John, The Gospel of Saint John, bab ketiga ayat 16, chapter 3 verse 16. Ataupun dalam bahasa Melayu tu Adinda pembaca sebut tadi Yohanes tu bahasa Melayu, Bible Melayu. Dalam Bible Inggeris disebut John. Dalam Bible Arab disebut Yohanan. Dalam Bible Melayu Yohanes. English John. Bab ketiga ayat 16. Ni antara rukun iman yang paling mustahak bagi orang Kristian pegang. Sebagai bukti memang Nabi Isa disalib, memang dia disalib. Dan siapa-siapa percaya dia disalib, dia akan selamat dunia akhirat, selamat. Mereka pegang sungguh. Satu benda yang saya nak beritahu tak, rakan-rakan pembaca ni tengok tak Gusti, WWF, WWE, nak tanya siapa ni? Tanya Adinda pembaca lah. Adinda pembaca tengok tak Gusti? Wrestling. Pernahlah tengok. Tengok tak? Antara penggusti tu pernah tak dengar nama ni? Stone Cold Steve Austin. Yang botak tu. Pernah. Okey, Stone Cold ni tak ada orang tak tahu, memang terkenal lah Stone Cold. Stone Cold Steve Austin ni, dia trademark dia setiap kali dia bergusti, dia akan pakai satu jaket. Di jaket tu dia tulis 316. 3 noktah bertindih 16. Kalau type Google nanti Stone Cold, S-T-O-N-E, stone, batu, Stone Cold, C-O-L, Stone Cold, Stone Cold je. Dia akan keluar gambar dia di Google Image, akan keluar nombor 316. 316, Stone Cold, Stone Cold. Okey, apa dia 316 tu? 316 ni lah doktrin Kristian. Stone Cold ni memang dia kuat Kristian. So sampai bergusti pun dia punya trademark dia pun rukun iman Kristian. Stone Cold Steve Austin. Jadi dalam 316 ni dia sebut 316 ni dia sebut tentang doktrin orang Nasrani tu. Saya baca dalam bahasa Inggeris dia lah, sambil minum zam-zam. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Dia sebut itu. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Oleh kerana Allah sangat sayang manusia di atas muka bumi ni, sebab itulah Allah beri anak tunggal dia. Yakni Allah kirim anak tunggal dia, Isa bin Maryam, itulah Jesus. Jesus itulah Allah kirim. He gave. Dia telah beri anak tunggal dia untuk disalib. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe him should not perish but have everlasting life. Siapa-siapa yang percaya apa dia? Dia anak Tuhan,
Dia disalib untuk dosa kita. Dosa kita sudah pun dihapus kerana dia sanggup mati atas tiang salib. Maka orang ni akan dapat everlasting life. Selamatlah dunia akhirat. Jadi inilah rukun iman yang dia pegang sangat. Memang Isa disalib, kita kena percaya untuk selamat dunia akhirat. Jadi satu benda yang pasti, dalam Gusti tu pun ada juga. Dia buat apa ni? Dia tunjuk doktrin Kristian tu. Walaupun dalam hiburan, dalam sukan wrestling tu. Nak katanya tu kan, di mana-mana ada je kita nampak orang Kristian ni. Okey, silakan Adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh sambung. Orang-orang Kristian juga percaya bahawa kisah penyembelihan Ishak oleh Nabi Ibrahim adalah gambaran awal daripada Allah SWT bahawa Yesus akan disalib untuk menebus sekejap. kepada manusia. Kenapa? Okey, sekejap. Kenapa dalam buku ni disebut orang-orang Kristian percaya isu peristiwa penyembelihan Ishak? Kenapa saya tulis Ishak? Sebab memang Kristian dengan Yahudi sampai sekarang percaya Ibrahim sembelih anak dia. Tapi bukan Ismail, sebaliknya Ishak. Maknanya sekali lagi kita dapat satu similarity, persamaan dalam agama Islam dengan Yahudi dan Nasrani, agama-agama Samawi ini. Mereka percaya Ibrahim sembelih anak. Cuma kita percaya Ismail, mereka percaya Ishak dan mereka percaya Ishak. Okey, silakan. Ketika Silakan. berbincang dengan seorang paderi dan isterinya tentang benarkah Ishak yang disembelih, saya berkata kepada beliau, Uncle, kami sebagai Muslim percaya bahawa Ismail yang telah dikorbankan, bukannya Ishak sebagaimana yang dipercayai oleh orang-orang Kristian. Walaupun Kristian membuktikan hujah mereka melalui perjanjian lama sebagaimana yang dinyatakan di dalam perjanjian lama, Kejadian 22:2. Allah berfirman, pergilah ke tanah Moria dengan Ishak, anakmu yang tunggal, yang sangat engkau kasihi. Di situ, di sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Persembahkanlah anakmu sebagai korban untuk menyenangkan hatiku. Assalamualaikum. Ya, baik. Namun Adinda membaca dan rakan-rakan pendengar sekalian. Saya masuk Masjidil Haram, alhamdulillah. Adinda membaca dan rakan-rakan pendengar sekalian. Satu perkara yang pasti, dia kata memang Ibrahim sembelih anaknya ke Ishak. Walaupun dalam Bible, dalam perjanjian lama ada sebut tahu tentang Ibrahim ni Allah perintah kena disembelih. Awak kena sembelih anak awak. Tetapi dalam perjanjian lama ni, walaupun dia kata cerita suruh sembelih, dia tak sebut Ishak. Maknanya perintah suruh sembelih memang ada, tapi untuk sebut siapa kena sembelih tidak disebut secara jelas. Di sini kita kena perhati dalil sini bagaimana hebatnya Islam ni. Allah tunjuk jelas yang disembelih ini walaupun tak disebut namanya Ismail, memang Ismail. Cuba perhati ayat di sini. Okey, silakan. Dia ada sebut dalam dalam the book of Genesis chapter 22 verse 2. Kejadian bab 22 ayat 2. Okey, silakan. Namun kisah Bible Alhamdulillah. sendiri menolak hujah ini. Saya meneruskan lagi dengan berkata, cubalah kita lihat di dalam perjanjian lama, Kejadian 16, 15 hingga 16, di mana Bible telah menyatakan, kemudian Hajar melahirkan seorang anak lelaki. Lalu Abraham, iaitu Ibrahim, bapa anak itu, menamakan dia Ismail. Pada masa itu, Abraham berumur 86 tahun. Ya, sama lagi. Dan bandingkan pula dengan perjanjian lama, Kejadian 21:5. Ini, Ibrahim berumur 100 tahun ketika Ishak dilahirkan. Dengan menggunakan whiteboard yang ada di dalam gereja tersebut, saya melakarkan ayat-ayat tadi agar beliau dapat memerhatikan dengan lebih jelas tentang keistimewaan ayat-ayat ini. Saya berkata kepada beliau, Uncle, perhatikan ayat-ayat ini. Di antara Ismail dan Ishak, siapakah yang lahir dulu? Tanpa menunggu jawapan daripada beliau, saya menyatakan bahawa Ismail yang dilahirkan dulu.
Kerana ketika Ismail Hmm. dilahirkan umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Sedangkan ketika Ishak dilahirkan umur baginda sudah menjangkau 100 tahun. Beliau dan isterinya nampak bersetuju dengan apa yang saya nyatakan. Saya meneruskan lagi dengan berkata, tetapi uncle, jika Ismail yang dilahirkan dulu, mengapa di dalam perjanjian lama kejadian 22:2 di atas menyatakan Ishak adalah anak tunggal Ibrahim, sedangkan Ishak mempunyai abang iaitu Ismail. Saya berkata lagi, inilah buktinya bahawa kalimah Ishak di dalam perjanjian lama kejadian 22:2 tadi adalah kalimah tambahan dari ulama Yahudi yang sememangnya dengan dengki kepada Ismail dan keturunannya. Setelah mendengar hujah yang saya kemukakan tadi, beliau terus menjawab dengan satu penuh yakin. Sebenarnya Ishak adalah satu-satunya anak tunggal Ibrahim yang lahir daripada isteri yang sah. Manakala Ismail pula bukanlah anak baginda yang sah kerana Hajar adalah bundik Ibrahim. Dengan segera saya berkata kepada beliau. Baik, adinda pembaca. Adinda pembaca dan sidang penonton sekalian, satu perkara orang-orang Nasrani ni, macam saya sebut tadi, ataupun apa pun doktrin, ajaran ataupun agama yang selain Islam, bila dia berhujah, dia kalah hujah, dia akan cari satu, ni sikap yang disebut dalam Quran tu. Bagaimana mereka akan cari alasan lain untuk terus tegakkan benang yang basah. Maknanya kebenaran sangat sukar diterima oleh siapa tu. Orang cerdik pandai pun payah nak terima kebenaran. Orang yang jahil lagilah kadang payah nak terima kebenaran. Dan banyak peristiwa disebut tentang orang Badui yang tanpa ilmu tapi penuh dengan emosional, mereka tetap tak terima Nabi SAW. Orang cerdik pandai seperti musyrikin Makkah, Quraisy di Makkah. Saya berada di Makkah. Quraisy dari segi sejarah, mereka kenal Nabi SAW itu benar. Tapi mengapa mereka tak terima? Itu kita kata kebenaran sebenarnya amat sukar diterima, melainkan oleh hati yang jernih. Jadi dalam perbincangan saya dengan beliau, walaupun beliau orang cerdik, akademik, lecturer, satu maktab keguruan, suami isteri ni, diorang ni suami isteri dalam dialog kami tu. Jangan tanya pula kenapa paderi menikah. Sebab paderi ni kalau hak menikah tu dia aliran Protestan. Kalau Katolik dia tak menikah. Dia banyak aliran, 300 lebih aliran. Tapi ni bukan masa untuk kita bincangkan. Jadi ada yang menikah. Kalau menikah ni selain Katolik. Dia ada satu aliran nama Mormon. Mormon lagi dahsyat. Dia berkahwin tanpa batasan. Lebih pada 4-5. Cuma saya nak kata suami isteri ni, paderi ni, kami bincang tentang tentang inilah sejarah sembelih. Sebab daripada sejarah sembelih inilah maknanya Allah nak satu pengorbanan daripada manusia. Ibrahim pun diperintah sembelih. Akhirnya daripada peristiwa Ibrahim sembelih inilah Nabi Isa pula dikorbankan walaupun bukan dengan cara disembelih. Kita nak cerita asal-usul sembelih tu, asal-usul korban tu. Jadi dia kata, sebenarnya kami percaya Ibrahim ni dikorban anak dia, sembelih anak dia. Tetapi bukan Ismail sebagaimana awak percaya. Yang kami percaya Ishak. So awak kena ingat, dia kata Rashidi, kami ni Kristian datang dulu daripada Islam 600 tahun lebih awal. Betul lah tu, 2023 tolak 1445. Berapa tu ni? Lebih kurang 600 tahun, lebih kurang dia 500 tahun lebih. So maknanya kami lebih awal daripada kamu 500 ke 600 tahun lebih awal. So bila kami lebih awal, kami lebih dekat dengan zaman Ibrahim. Logically boleh terima. Kami lebih awal, kami lebih dekat. Itu logik yang boleh diterima. Jadi kami yakin yang disembelih tu Ishak bukan Ismail. Sebab kami lebih dekat dengan zaman Ibrahim, kami lebih tahu. Tapi soalnya, kat mana dalil yang kata Ishak disembelih? Dia kata ada dalam perjanjian lama. Dia pembacalah the book of Genesis chapter 22 verse 2. Chapter 22 verse 2. Dia sebutlah contohnya wahai Abram, seingat saya kalau salah kamu betulkan, wahai Abram, pergilah kamu ke tanah Moria dengan anakmu yang tunggal iaitu Ishak. Di sana ada sebuah gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu dan persembahkanlah korbanku itu untuk menyenangkan hatiku. Lebih kurang gitulah tamaknya. Tapi dalam ayat ni dia sebut iaitu Ishak. Pergilah kamu ke tanah Moria dengan anakmu yang tunggal.
Tengok word dia tu, tengok perkataan tu. Dengan anakmu yang tunggal, iaitu Ishak. Jadi saya kata dalam perbahasan ulama-ulama Islam dengan orang Nasrani sejak zaman dulu, kita yakin kalimah iaitu Ishak, iaitu Ishak ialah satu kalimah yang ditambah ke dalam Taurat. Sebab waktu Allah turun Taurat tak ada kalimah Ishak. Tapi Ahlul Kitab akhirnya dia ditambah iaitu Ishak. Kalau orang dulu dia tulis, dia tertinggalkan, dia buat gini. Ingat dah Kak Siti Hajar? Apa ni Kak Kamisah? Kan kita dulu buat gini, tertinggal atas tu. Seolah-olahnya Yahudi dia buat gini, dia tulis iaitu Ishak. Lama-lama bila dikemaskini Taurat, dia buang dah lambang hak tertinggal tu, dia masukkan tu. Sehingga iaitu Ishak jadi sebahagian kata-kata Taurat pula dah. Jadi kita yakin iaitu Ishak ni bukan kata-kata dari Allah. Sebab apa kita boleh yakin? Sebabnya, kalau itulah Ishak, dia akan bertentangan dengan wahyu-wahyu dalam Taurat yang lain. Saya buat contoh. Ni apa yang Adinda baca tadi. Kita sedang terang dengan mudah untuk faham. Jangan bimbang tuan. Ilmu ni walaupun dengar payah, komparatif ni, sebenarnya mudah. Guru saya selalu pesan, semua ilmu mudah. Walaupun matematik tambahan. Saya sendiri matematik ni tak minat. Sampai sekarang tak minat. X, Y, kuasa 2 kali nung lam alik tak minat saya tuan-tuan. Sebab bagi saya matematik ni kita nak guna mudah je. Pergi ke kedai, beli, kemudian ambil duit baki. Itu je matematik hari-hari kita nak guna. Tapi tak apa. Kata guru saya, ilmu ni mudah. Selawat banyak-banyak Allah beri mudah. Tapi yang payah ialah amal. Nak amal payah. Ilmu, apa jenis ilmu pun mudah. Termasuk apa yang kita belajar ini. Kalau pun rasa pening sikit, cuba dengar baik-baik. Saya akan terang dengan mudah je. Berkat Masjidil Haram, berkat Mekah ni, Allah akan beri mudah. InsyaAllah. Orang Yahudi percaya yang sembelih itu Ishak. Sebab dalam Taurat mereka, bahkan dalam Bible Kristian sebut jelas, iaitu Ishak. Kita orang Islam pula kata tak. Kalimah iaitu Ishak ni bukan kalimah asal dalam Bible, bukan kalimah asal dalam Taurat. Sebaliknya, ia kalimah tambahan. Ditambah oleh orang Yahudi. Kenapa awak yakin orang Yahudi tambah? Quran kami sebut. Quran kami pesan lama dah. Orang Yahudi ni kerja-kerja dia, Ahlul Kitab, dia tambah, dia tukar, dia ubah, dia pindah. Kat mana ayat Quran sebut terang pada kita? Ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ada sebut gini ya. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maksud dia kecelakaan. Allah kata celaka bagi orang Yahudi dan orang Nasrani Ahlul Kitab, people of book, Ahlul Kitab. Kecelakaan bagi mereka yang katabat aydihim. Dia Taurat, dia pindah. Iaitu Ishak, Isaac, Ismail. Dia Isaac. Dia pindah. Padahal ayat tu hanya sebut, contoh kita kata, wahai Abram, pergilah kamu ke tanah Moria dengan anakmu yang tunggal. Dia tulis gitu, dia tak sebut anak tunggal tu Ishak. Tapi Yahudi ni punya jahat, dia tambah, iaitu Ishak. Kenapa dia tulis Ishak, dia tak tulis Ismail? Sebab dia memang anti keturunan Ismail. Genealogy of Ismail, memang mereka anti. Mereka tak boleh terima. Mereka hanya boleh terima genealogy of Isaac. Sebab daripada Isaac, Ishak itu lahir Yahudi. Lahir 12 suku bangsa Bani Israel. Mereka sangat rasis. Mereka memang hanya terima Yahudi Bani Israel saja. Jadi bila sebut Ismail, mereka tak boleh terima sebab Ismail itu bukan Yahudi, bukan Bani Israel. Sebab itu dari awal mereka pindah. Iaitu Ishak dia tulis. Kak Siti Azhar saya ada. Kak Siti Ada, Azhar, Ustaz. Kak Siti Azhar Ada. saya ada. Itulah bila sebut iaitu Ishak ni teringat Haji Ishak itu. Baik. Salam Abang Haji Ishak gitu. Ya. InsyaAllah. Jadi beberapa sekalian, dari awal lagi dia tulis iaitu Ishak untuk menaikkan bangsa Yahudi itu dan menunjukkan benci pada Bani Ismail. Bila Bani Ismail dia benci di genealogy of Ismail, maknanya dia benci Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi Muhammad ini keturunan Ismail. Keturunan Bani Ismail. Okay. Jadi kita kata bukan Ishak di sini ni. Tak ada. Awak tambah. Kalau dia tanya macam mana awak tahu kami tambah? Sebab gini, ayat ni kata, wahai Abram, yakni Ibrahim,
Pergilah kamu ke tanah Moria, nama tempatlah tu, tanah Moria, dengan anakmu yang tunggal. Cuba dengar perkataan tu, anakmu yang tunggal. Bila sebut anak yang tunggal, kita pun compare dengan ayat-ayat lain dalam Taurat. Antaranya dibaca oleh adinda pembaca tadi, ketika Ibrahim berumur 86 tahun, dia dapat satu orang anak laki-laki, lalu dia namakan anak itu Ismail. Okey. Saya pun catat di whiteboard yang ada dalam gereja tu. Umur 86 dash dapat Ismail. Okey. Kita baca pula dalam Old Testament, dalam Perjanjian Lama, dalam Taurat, depan sikit lagi. Baca ayat depan sikit. Dia sebut pula dalam chapter 21, dalam bab 21, dia kata gini. Ketika Ibrahim berumur 100 tahun, dia dapat pula seorang lagi anak lelaki, lalu dia namakan anak itu Ishak. Jadi saya pun tulis, umur 100 dash dapat Ishak. So kami pun pakat tengok di whiteboard. Cuba tengok. Ayat ni kata umur 86 dapat Ismail. Umur 100 baru dapat Ishak. Maknanya yang lahir dulu siapa? Siapa lahir dulu? Ismail lah. Sebab Ismail lahir, Ibrahim baru umur 86. Sedangkan Ishak lahir, umur Ibrahim sudah 100. 100 tolak 86 berapa? 14 tahun. Maknanya Ismail tua, lebih senior daripada adiknya Ishak 14 tahun. Maknanya selama 14 tahun, Ismail menjadi anak tunggal Ibrahim. Boleh faham tu? Boleh faham. Selama 14 tahun, Ismail menjadi anak tunggal Ibrahim. Anak tunggal Ibrahim. Jadi bila ayat ni kata, pergilah kamu ke tanah Moria dengan anakmu yang tunggal. In bracket seolah-olah gini. Selama 14 tahun hanya Ismail lah anak tunggal Ibrahim. Jadi ayat ni menunjukkan memang Ismail. Jadi betul lah Islam kata Ismail kena sembelih. Betul. Itu yang kita bila belajar komparatif ni menangis kita. Sebab apa? Benarnya Islam. Benar. Benar Islam. Memang benar Islam. Jadi selama 14 tahun hanya Ismail anak tunggal. Tapi kerana Yahudi punya jahatnya Yahudi. Benar Quran kata jahat ahlul kitab. Apa dia? Dia pindah ayat. Maka apa yang disebut dalam Quran nampak depan mata kita memang mereka pindah. Iaitu Ishak. Dia tambah. Sekali lagi kita dapati apa dia? Benarnya Quran sebut perangai mereka. Benar Quran. Jadi bila disebut iaitu Ishak, sedangkan 14 tahun satu-satunya anak tunggal Ibrahim ialah Ismail, nampak jahat ahlul kitab, nampak benarnya Islam. Jahat ahlul kitab, nampak benarnya Islam. Jadi, bila saya tunjuk, dia kata betul. Ismail lahir dulu, dia anak tunggal. Tapi you kena faham Rashidi. Dalam pandangan Yahudi dan Nasrani, walaupun Ismail lahir dulu, dia bukan anak sah Tarat. Dia bukan anak sah Ibrahim. Kerana Hajar maknya itu bukan isteri Ibrahim. Tetapi dia hanya perempuan simpanan Ibrahim. Dalam Bible ada sebut tu. Okey, adinda pembaca cuba sambung. Kita nak dengar tentang Ismail anak haram. Maaf saya sebut dalam Masjidil Haram. Tapi nak sebut bagaimana jahatnya Nasrani Yahudi menyangka Ismail begitu. Silakan. Sebenarnya Ishak adalah satu-satu anak tunggal Ibrahim yang lahir daripada isteri yang sah. Manakala Ismail pula bukanlah anak baginda yang sah kerana Hajar adalah gundi Ibrahim. Itu Cuba sahaja. dengar. Dia kata Hajar gundi Ibrahim. Maka saya pun tanya kepada paderi itu, kepada suami isteri itu, uncle, auntie, you percaya ke Ibrahim ada perempuan simpanan? You percaya ke Ibrahim ni Nabi. Nabi-Nabi ni mereka ni kedudukan mereka tinggi dalam Islam, dalam agama mana pun. Bila sebut Nabi, dia bukan manusia biasa. Dalam in-house of Islam, Prophet ni, semua Nabi-Nabi ni kedudukan dia very high level in the house of Islam. In house of din, agama, samawi. Jadi takkan Nabi ada perempuan simpanan? Boleh terima. Takkan Nabi ada concubine, dia panggil concubine. Concubine ni perempuan simpanan, gundi. Takkanlah Ibrahim ada gundi. So kalau ada gundi, makna bila dia lahir anak tu anak perempuan simpanan, anak tak sah taraf, anak zina. Boleh terima. So saya kata, you boleh terima Nabi Ibrahim ada gundi. Jadi dia kata, sebab Bible ada sebut.
Bible ada sebut dalam apa Adinda kita nak habis dah ni. Ni last kita sebut, kita nak habis di sini. Cuba baca dalil di depan tu. Kejadian 22:2. 16 Sekejap. bukan depan lagi. Kejadian 16 apa tu? 16, 15, 16. Bab 16 ayat 3. Sekali lagi 16:3. Okey, cuba baca. Maka Sarah memberikan Hajar kepada Ibrahim untuk dijadikan gundik. Okey, baik. Itu 16:3. Cuba baca 16, 15, 16. Baca depan sikit. 16, 15, 16. 16, 15, 16. Cuba baca je. Dalil-dalil tu ada saya tulis situ. 16, 15, 16 kan? Tak ada Ustaz. Ustaz kalau ikutkan sini Ustaz terus masuk yang Bible King James Version. King James Version. Okey, baik. 16:3 dia ada sebut gini. Dia kata memang Hajar tergundik. And she gave her to her husband to be his concubine. Dan memanglah Sarah beri Hajar kepada Ibrahim untuk jadi gundik saja, tak boleh jadi isteri. Tapi kali inilah disebut gundik. Dia jangan lupa dalam King James Version, depan sana, King James Version dia sebut apa? Berapa nombor ayat dia? Ayat ini dalam King James? adalah to be his wife, untuk dijadikan sebagai isteri, dan bukannya to be concubine, untuk dijadikan sebagai baca depan lagi sikit. Kita nak tutup di sini je supaya jangan tergantung. Tanpa menunggu kelegaan, beliau telah berpanjangan dengan saya meneruskan hujah dengan kata, Uncle, walaupun ayat ini menyatakan Hajar sebagai gundik Ibrahim, sehinggakan Ismail itu dituduh sebagai anak gundik, namun jika kita buka dalam Bible King James Version, terjemahan Inggeris terhadap ayat ini adalah to be his wife, untuk dijadikan seorang isteri, bukan to be his concubine, untuk dijadikan sebagai gundik, sebagaimana yang tercatat dalam versi TEV, Today English Version, dan lain-lain version. Mengapa Bible mempunyai pelbagai versi jika ia adalah benar-benar dari Tuhan? Lagipun, kalimah isteri, wife, dan gundik, concubine, mempunyai perbezaan yang maksud yang amat ketara. Tentulah Allah dapat bezakannya. Isteri beliau yang hanya mendiamkan diri sejak awal perbincangan kami cuba menyatakan kepada saya bahawa pada zaman dahulu istilah isteri dan gundik tidak dapat dibezakan dengan tepat. Atas sebab itulah terdapat kalimah isteri dan gundik digunakan dalam tempat yang sama dalam sesetengah Bible. Okey, baik. Habis di situ. Sebenarnya mereka ni usaha juga nak menunjukkan Ismail anak haram Ibrahim. Maaf saya sebut betul, tapi itu yang diyakini oleh Yahudi Nasrani, supaya menunjukkan bukan Ismail yang disembelih. So dia katalah mak Ismail itu perempuan simpanan saja, to be his concubine. Tapi masalahnya ialah bila dia mengaku begitu, dia sedang mencerca Bible. Sebab Bible ni dia banyak versi tahu ya, dia banyak version. Dia banyak version, dia bukan translation, dia version. Kalau translation ni terjemah kepada bahasa-bahasa atas dunia, 2,000 bahasa, 3,000 bahasa. Tapi ini versi. Versi ni maknanya berbeza-beza. Wahyu tu sekejap kata gini, sekejap kata gini. Jadi dalam Bible ada. Quran tak ada. Quran sama je. Tapi Bible berlaku. Antaranya dalam Today's English Version, versi ni, version. Dia kata to be his concubine, untuk jadi gundik. Dalam King James Version, KJV, King James Version, dia kata to be his wife, untuk jadi isteri. So Hajar tu kadang-kadang mereka percaya gundik, perempuan simpanan. Kadang-kadang mereka percaya isteri Ibrahim. So antara gundik ni isteri ni kan beza. Sebab dengan beza itu menentukan taraf ataupun status anak yang lahir. Kalau gundik, anak haram. Kalau isteri, anak sah. Jadi dalam Bible, banyak versi kata gundik. Kadang-kadang versi banyak pula kata isteri. So antara isteri dan gundik ni nak pakai apa? Kalau pakai King James Version ni cetakan baru, terjemahan baru, lebih baru daripada TEV. Apa jadi dengan akidah orang yang pakai TEV zaman dulu, dah mati belaka dah tu. Kalau pakai TEV, kenapa King James Version dikatakan version yang paling tepat, yang paling dekat dengan Bible asal dalam bahasa Greek? So sebab tu saya nak buat kesimpulan satu aja.
ajaran batil sesat ni semakin kita dalami, mereka sendiri tak faham. Mereka sendiri pun ragu-ragu. Tetapi tinggal hidayah saja untuk Allah Ta'ala campak pada mereka dengan asbab dakwah kita. Jadi dakwah pada rakan-rakan Nasrani ni kena baik-baik, tuan. Jangan sampai kecil hati. Cakap baik-baik. Bila mereka bersedia baru kita bercakap. Kalau tak bersedia kita tetap dakwah dengan akhlak tanpa bercakap. Jadi mudah-mudahan seni dakwah muqaranatu adiyan comparative religion ini memberi manfaat sikit pada kita. Yang saya bahas sedap sangat Ustaz Wali kita, Safafah Center dapat kita teruskan cari anak-anak muda kita untuk belajar ilmu-ilmu sebegini bagi menjadi benteng akidah Islam dan mudah-mudahan selamat dekat kita. Salam dari Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.